Selamat sejahtera semua. Kami pelajar kumpulan 11 dari kelas BAMD pada hari ini ingin membincangkan tajuk tentang etika semasa menyambut perayaan musim pandemik. Terdapat 5 ahli kumpulan iaitu Yang Choujie, Yap Yongyuan, Winotaran, Ami Akim dan saya, Di Zuzao. Saya akan menyentuh tentang bahagian pengenalan, objektif kajian dan kesimpulan. Baiklah, mari kita mula sekarang. Apakah itu perayaan? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, perayaan merupakan sebuah pesta untuk merayakan sesuatu peristiwa, keramaian, penjamuan dan sebagainya. Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada masyarakat berbilang kaum. Masyarakat Malaysia terdiri daripada kaum Melayu, Cina, India, Bumiputera Sabah Sarawak dan juga kaum-kaum yang lain. Berbagai hari perayaan seperti Hari Raya Puasa, Tahun Baru Cina, Hari Deepavali, Hari Christmas, serta hari-hari perayaan lain telah dirayakan bersama-sama setiap tahun dalam keadaan yang meriah serta muhibah. Ini telah memberi peluang untuk pelbagai kaum saling kunjung mengunjungi antara satu sama lain melalui tradisi mengadakan rumah terbuka. Malangnya, pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia dari tahun 2020 telah membawa perubahan dan impak yang sangat besar. Kita tidak dapat lagi menyambut hari perayaan bersama-sama. Kita tidak dapat saling kunjung mengunjungi antara satu sama lain seperti tahun-tahun yang lepas. Selain itu, penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan juga operasi standard SOP yang ketat, rumit dan berubah-ubah telah menjadikan suasana semasa hari perayaan tidak dapat macam tahun-tahun yang lepas. Kita semua tidak dapat lagi mengadakan rumah terbuka, kunjung mengunjungi dan tidak ada suasana lagi. Baiklah, terdapat 4 objektif kajian yang telah kami buat. Yang pertama termasuklah mengenal pasti etika semasa menyambut perayaan musim pandemik, mengkaji usaha untuk meraya dalam musim pandemik, membincangkan cara menyambut perayaan sebelum dan semasa musim pandemik, dan terakhir, kesan-kesan yang dihadapi oleh rakyat semasa menyambut perayaan dalam musim pandemik. Seterusnya, mengenal pasti etika semasa menyambut perayaan musim pandemik. Pertama, penjarakan sosial dan kekerapan membersihkan tangan. Menjaga jarak serta kerap membasuh tangan ini bukanlah sesuatu yang asing lagi sekarang. Hal ini kerana masyarakat menjadikannya sebahagian daripada amalan sepanjang pelaksanaan PKP. Pemakaian penutup hidung dan mulut turut mengingatkan supaya mematuhi langkah-langkah pencegahan untuk membendung penularan wabak ini. Ini merupakan budaya kehidupan yang baharu yang mungkin kekal sehinggalah penemuan vaksin bagi mencegah virus ini. Masyarakat nampaknya tidak mengeluh dan selesa menjalani norma baharu ini walaupun dalam kelompok keluarga sendiri kerana menyedari tentang kepentingannya dalam menjaga kesihatan diri dan keluarga. Setiap individu perlulah memastikan SOP berkenaan sentiasa dipatuhi demi kesejahteraan dan keselamatan semua. Kedua, patuhi SOP semasa musim perayaan. Setiap individu perlulah memainkan peranan utama dalam memastikan pematuhan SOP dan melaksanakan norma baharu dengan penuh tanggungjawab. Perlulah diingatkan bahawa sepanjang perayaan setiap individu perlu mengamalkan amalan kebersihan yang tinggi dan langkah-langkah pencegahan seperti kerap membasuh tangan dengan air dan sabun selama 20 saat, penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter, elakkan dari bersalaman ketika pandemik ini, amalkan etika batuk dan bersin dengan betul, tutup mulut dan hidung dengan menggunakan tisu bersih, bersihkan peralatan makanan dan minuman yang telah digunakan, bersihkan permukaan yang kerap disentuh seperti pemegang pintu atau tingkap, meja makan, alat kawalan jauh televisyen atau lengan kerusi. Digalakkan memakai penutup hidung dan mulut kerana agak sukar melakukan penjarakan sosial ketika melayani tetamu atau berkunjung.
mengelakkan sebarang bentuk perhimpunan seperti rumah terbuka atau majlis kenduri ketika perayaan, tinggal di rumah dan jangan berkunjung atau keluar rumah sekiranya mempunyai gejala walaupun sedikit, seperti pening, demam atau seumpama dengannya. Dapatkan rawatan awal sekiranya ada mengalami gejala seperti demam, batuk dan kesukaran bernafas. Yang terakhir, memperkenalkan aplikasi MySejahtera di setiap rumah. Walaupun kes jangkitan COVID-19 yang baru menunjukkan penurunan yang agak baik, namun ia masih belum berada di paras yang stabil. Secara umumnya, COVID-19 masih lagi merupakan ancaman yang besar kepada negara sekiranya SOP yang ada tidak dipatuhi sebaiknya. Oleh itu, kerajaan kita sentiasa berwaspada dengan kelonggaran yang diberikan semasa musim perayaan dengan memastikan penguatkuasaan dilaksanakan. Pasukan petugas operasi pematuhan SOP dibentuk untuk memantau dan menguatkuasakan pematuhan arahan ini, selain kerajaan terus-menerus menasihatkan dan menggalakkan orang ramai supaya turut memainkan peranan sama, termasuk dengan memperkenalkan aplikasi MySejahtera. MySejahtera membantu dalam pengawasan penularan wabak COVID-19 di dalam negara dengan membolehkan pengguna melaksanakan penilaian kesihatan kendiri. Pada masa yang sama, ia membantu Kementerian Kesihatan mendapat maklumat awal untuk mengambil tindakan yang cepat dan berkesan. Hai, saya Vino. Hari ini saya akan bentangkan ulasan tentang salah sebuah objektif di dalam kajian kumpulan kami, iaitu mengkaji usaha untuk meraya dalam musim pandemik. Okey. Okey, penularan wabak COVID-19 menyebabkan kerajaan dan masyarakat daripada seluruh kaum dan bangsa berhati-hati semasa menyambut perayaan. Hal ini kerana perayaan merupakan satu aktiviti di mana rakyat Malaysia gemar berkumpul beramai-ramai ataupun saling melawati antara satu sama lain. So, pelbagai usaha dilakukan kerajaan untuk memundung penularan COVID-19 ini, di samping dapat menyambut sesebuah perayaan itu dengan gembira ataupun tanpa ada sebarang masalah lah. Okay, antaranya, pastikan hanya individu yang lengkap divaksin dibenarkan masuk ke dalam premis. So, sehubungan dasar kerajaan untuk mencapai imunisasi berkelompok, kerajaan telah memperketatkan syarat di mana hanya individu yang lengkap 2 dos vaksin sahaja dibenarkan masuk ke dalam mana-mana premis. So, dalam hal ini, premis yang saya masukkan ialah rumah ibadah. So, premis akan memeriksa status aplikasi MySejahtera anda sama ada individu itu sudah divaksin ataupun belum. Usaha ini digunakan pakai tempat ibadah seperti masjid dan kuil. So, kalau kita lihat di tepi ini, merupakan digital certificate yang anda akan dapat selepas anda melengkapi 2 dos vaksin anda dan vaksin itu sudah pun matang lebih daripada 14 hari. So, dalam segi ini, atas ni akan tertulisnya nama dan nombor kad pengenalan anda, dan yang ini merupakan tempat di mana anda menerima dos vaksin anda. Seterusnya ialah penggunaan sistem HIDE untuk memantau kawasan hotspot COVID-19 semasa perayaan. So, semasa perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri pada tahun lepas merupakan satu situasi yang mana-mana betul-betul cemas, kerana semasa perayaan Aidilfitri ini ramai rakyat Malaysia telah cemas kerana ada yang di antara mereka merentas negeri sebelum PKP dilaksanakan semula. Hal ini menyebabkan mana-mana rakyat yang merentas negeri untuk balik kampung semasa perayaan, mereka telah terjangkit dengan virus COVID-19 ini di sesebuah tempat khasnya di kampung mereka, dan seterusnya menyebabkan kawasan itu menjadi kawasan hotspot. So, untuk memantau kawasan ini, kerajaan telah menggunakan sistem HIDE untuk memantau premis ataupun kawasan COVID-19 untuk mengambil tindakan semula, tindakan susulan. HIDE ataupun lebih dikenali sebagai Hotspot for Dynamic Engagement
merupakan analisis data raya dan kecerdasan buatan AI yang membuat ramalan ke atas sebuah premis yang berpotensi menjadi hotspot penularan COVID-19 semasa jangka masa 7 hari. Analisis yang dibuat adalah menggunakan data daftar masuk MySejahtera serta pangkalan data kesihatan sedia ada. HAI ini akan memudahkan tindakan kawalan secara bersasar dilaksanakan oleh pihak berwajib dalam hal ini Kementerian Kesihatan dalam memenuhi penularan COVID-19. Pihak-pihak rumah ibadah juga dikehendaki mendaftar di bawah sistem ini untuk memantau orang-orang yang masuk ke dalam premis dengan menggunakan MySejahtera. Jika seseorang itu positif, sistem ini akan menghantar notifikasi kepada pihak premis dan menghantar informasi kepada pihak berkuasa. Premis tersebut akan ditutup selama 3 hingga 7 hari untuk proses sanitasi. Sistem ini sangat efektif dalam memenuhi penyebaran COVID-19. So, seperti yang saya cakapkan, semasa perayaan tahun lepas, jadinya satu boleh cakap kenaikan kes COVID-19 secara mendadak menyebabkan kerajaan menggunakan pakai sistem HAI ini. Sebenarnya sistem HAI ini sudah pun diperkenalkan semasa Perintah Kawalan Pergerakan yang pertama, iaitu PKP pertama, di mana seluruh negara telah diletakkan di bawah perintah kawalan ataupun lockdown. Okey. Sistem HAI ini dia berfungsi seperti satu alam untuk kerajaan ataupun pihak premis. So macam yang saya cakap tadi, jika seseorang tu didapati positif, maka sistem ini akan memberi amaran ataupun menghantar informasi kepada orang-orang yang mempunyai kontak rapat dengan orang yang positif ini dan akan menghantar lagi informasi kepada kerajaan untuk tindakan susulan oleh kerajaan. Okey. Yang ketiga ialah menghadkan jumlah pengunjung dalam ops rumah bukan ibadah. Kerajaan ataupun Perdana Menteri kita telah menguatkuasakan satu usul ataupun SOP di mana jumlah pengunjung ke mana-mana premis dihad untuk mengelakkan penularan wabak COVID-19 semasa berlakunya PKPD di seluruh negara pada waktu yang sama dengan perayaan Hari Raya Aidilfitri. Hal ini dilihat semasa solat sunat Aidilfitri di masjid atau surau hanya dibenarkan dengan kehadiran jemaah yang tidak melebihi 50 orang bagi masjid atau surau yang boleh memuatkan lebih daripada 1,000 jemaah, dan 20 orang untuk surau atau masjid yang memuatkan kurang daripada 1,000 jemaah. Had bilangan ini sama dengan solat fardu 5 waktu dan juga solat Jumaat. Selain itu, Perdana Menteri juga telah menguatkuasakan operasi rumah ibadah bukan Islam, di mana ianya terpakai untuk macam kuil dan juga gereja dan juga tokong. So negeri-negeri yang berada di bawah perintah pergerakan ini, rumah ibadah mereka dibenarkan beroperasi bermula 6 pagi hingga 2 petang dan 4 petang hingga 10 malam dengan bilangan kehadiran penganut yang tidak melebihi 30 orang pada satu masa. So manakala bagi negeri yang mempunyai Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat, bilangan kehadiran penganut tidak boleh melebihi 50% daripada saiz rumah ibadah itu. Akan tetapi ianya tertakluk kepada ketetapan Majlis Keselamatan Negara serta pertimbangan kerajaan negeri ataupun Kementerian Wilayah Persekutuan untuk membuat pindaan. So jika sesebuah pihak rumah ibadat itu mempunyai masalah, mereka boleh merujuk kepada Majlis Keselamatan Negara ini, dan Majlis Keselamatan Negara ini boleh mempertimbangkan hal-hal seperti kehadiran penganut ataupun hal-hal kehadiran penganut dan juga proses sanitasi. So usaha yang terakhir ialah menyiarkan program yang menarik semasa perayaan.
kerajaan dan pihak swasta seperti Astro secara tidak langsungnya telah bekerjasama dengan menyiarkan program-program yang menarik di rangkaian televisyen seperti Astro, RTM dan juga Netflix. So, hal ini menggalakkan rakyat untuk berada di rumah dan tidaklah mengunjungi. So, usaha ini tidaklah begitu popular kerana informasi tentang usaha ini hanya disiarkan secara virtual di Astro ataupun di mana-mana stesen televisyen kerajaan, tapi pernah diulaskan di surat khabar. Oleh itu, usaha ini merupakan satu usaha efektif kerana usaha ini akan membuatkan rakyat untuk tidak kunjung mengunjungi ataupun tidak keluar daripada rumah disebabkan oleh program menarik atau program kesukaan mereka ditayangkan di televisyen. So masa perayaan tahun lepas kita boleh lihat di mana di rangkaian televisyen seperti Astro, mereka telah menyiarkan banyak filem-filem yang baru, filem-filem yang kesukaan rakyat untuk mengelakkan rakyat daripada keluar rumah dan tidak kunjung mengunjungi semasa perayaan seperti Deepawali dan Hari Raya Aidilfitri. So, sekian sajalah pembentakan daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Yong Chou Jie. Saya daripada BMMD 1/1. Saya ingin membentangkan cara menyambut perayaan sebelum dan selepas musim pandemik. Terdapat berbilang kawan berada di negara Malaysia. Masyarakat di Malaysia memang berbilang etnik, budaya dan bahasa. Oleh itu, berbagai cara menyambut perayaan di Malaysia. Pertamanya, perayaan Aidilfitri. Hari Raya Aidilfitri adalah paling istimewa dan berbeza daripada yang lain sebab Ramadan yang mulia akan melaporkan tirana yang menandakan berakhirnya kemuliaan bulan ini dan disusungi pula dengan kedatangan Hari Raya Aidilfitri. Sepanjang bulan Ramadan yang ambil masa sebulan dan ia juga bulan ke-9 dalam kalender Islam. Bulan ini adalah waktu di mana seluruh umat Islam yang cukup syarat diwajibkan berpuasa menandakan diri daripada makan dan minum serta mengelakkan perkara yang membatalkan puasa. Pada hari perayaan, Muslim akan pergi ke tempat solat sama ada majlis surau atau dewan terbuka. Selain itu, umat Islam yang telah kehilangan saudara mara akan mengunjungi pusara mereka dan menghadiri surah Al-Tifah atau membaca surah Yasin. Kemudian mereka akan berkunjung ke rumah jiran tangga, saudara-saudari dan rakan-rakan. Seterusnya, perayaan Tahun Baru Cina juga mengandungi pelbagai aktiviti yang menarik. Contohnya tarian singa, tarian naga, lawatan dewa, pameran kuih, memberi belah makan besar, mengunjungi ke rumah saudara-saudari serta rakan-rakan. Sebenarnya, saya sangat suka Tahun Baru Cina sebab ia mempunyai makna, contohnya pertemuan semula dan keharmonian, mengucapkan selamat tinggal kepada yang lama dan lalu alukan yang baru, dan mewarisi kedawakan kepada orang tua. Akhirnya adalah Deepawali. Deepawali adalah gabungan Deepa, iaitu lampu, dan Kawali adalah satu baris. Ia dikenali sebagai Hanukkah, Diwali, dan Festival Tanglong. Ia meraihkan kemenangan keadilan atas kejahatan dan kemenangan terang atas kegelapan. Pada hari Deepawali, warga India bangun awal-awal lagi dan melakukan upacara mandi mengurat sebelum subuh
dan membersihkan badan dan minda. Selepas itu, mereka akan menyalakan lampu minyak di rumah dan berdoa. Orang yang beriman percaya bahawa meletakkan lampu minyak tradisional India di rumah dan menawarkan makanan, pakaian baru, bunga, boleh membawa doa kepada keluarga. Mengikut adat tradisi, sedikit sebelum mungkin disapukan pada pakaian baru. Sejak tahun 2019, penyebaran COVID semakin meluas dalam mempengaruhi kehidupan kita dari berbagai aspek, jugalah menyambut perayaan. Selain itu, virus COVID disahkan akan menyebar melalui udara. Inilah telah mempercepatkan menyebar virus dalam keadaan tanpa disedari. Oleh itu, kita harus selalu elakkan 3S, iaitu kawasan sempit, kawasan sesat dan sempang dekat. Selain itu, kita juga harus selalu memakai pelindung mask sama ada di dalam atau di luar bangunan, dan sentiasa menjaga perjalanan fizikal, sentiasa cuci tangan dengan air atau sabun atau menggunakan hand sanitizer. Oleh itu, kerajaan untuk menghalangkan penyebaran virus juga mengeluarkan berbagai SOP terhadap menyambut perayaan. Contohnya, pada hari raya Aidilfitri, aktiviti tarawih dari rumah ke rumah tidak dibenarkan. Selain itu, pada tahun baru Cina, makan besar keluarga dibenarkan tidak melebihi 15 orang ahli keluarga terdekat yang tinggal dalam zon lindungan 10 km radius tanpa merentas daerah dan negeri. Last sekali adalah Hari Raya Deepavali. Aktiviti keagamaan dan sembahyang di kuil dibenarkan hanya untuk individu yang telah divaksin sepenuhnya. Kemudian, rakyat hanya boleh menyambut perayaan dengan cara sendirinya dalam keadaan tidak melanggar SOP. Contohnya cara secara berikut di bawah. Kesimpulannya, wabak COVID-19 ini telah mengubah kehidupan kita dari berbagai aspek, tapi ia tidak dapat mengubah hati kita untuk menyambut perayaan. Selain daripada itu, jugalah ada perkara yang lain yang penting, iaitu jujur, ikhlas serta bertanggungjawab adalah sikap utamanya yang kita harus ada. Merayakan tahun baru tanpa melanggar etika adalah perkara yang patut kita lakukan, dan ia juga menjadikan tahun baru kita lebih menarik dan bermakna. Thank you. Selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan. Nama saya ialah Yap Yong Yuan. Saya akan bentang tentang kesan dihadapi oleh rakyat Malaysia semasa menyambut perayaan dalam musim pandemik. Kesan paling besar yang dihadapi oleh rakyat Malaysia semasa menyambut perayaan dalam musim pandemik ialah masalah ekonomi. Rakyat yang asal tergolong dalam kumpulan berpendapatan tinggi iaitu T20 telah diturun taraf ke M40 pertengahan kumpulan pendapat, dan golongan M40 turun ke B40 di negara kita. Hal ini kerana pendapatan rakyat berkurangan. Rakyat akan mula mengkurangkan pembelajaran mereka semasa menyambut perayaan, dan ada yang tidak mempunyai wang lebih untuk menyambut perayaan. Selain itu, menurut Sinar Harian, harga makanan global kini semakin meningkat dengan kadar cepat dalam tempoh satu dekad. Ini juga membawa kesan yang besar kepada rakyat semasa menyambut perayaan semasa musim pandemik, kerana pendapatan rakyat berkurangan dan kini harga makanan naik. Pembelajaran hidup sudah jadi masalah, apatah lagi menyambut perayaan. Di samping itu, banyak rakyat terlibat bergejala. Ini juga salah satu kesan yang dihadapi semasa musim pandemik. Rakyat yang terlibat dalam kesan positif semakin bertambah hari-hari. Ini menghalang mereka dari menyambut perayaan bersama keluarga. Selain itu, kemunculan COVID telah merenggut banyak nyawa yang berharga. Ramai orang telah kehilangan orang tersayang, keluarga, rakan-rakan dan sebagainya. Disebabkan ini, kemeriahan masa lalu telah hilang ketika menyambut musim perayaan. Pada
musim pandemik sekarang. Selain itu, pada musim pandemik, rakyat juga biasakan diri dengan internet semasa menyambut perayaan. Rakyat Malaysia menggunakan aplikasi seperti Google Meet, Zoom, Discord dan lain-lain untuk menyambut perayaan secara atas talian dengan saudara-saudari atau anak atau ibu bapa yang berada di negara atau daerah lain yang tidak dapat menyambut perayaan sama-sama. Bukan itu sahaja, rakyat Malaysia juga menggunakan internet untuk beli barang perayaan atas talian seperti baju raya, kuih raya, hamper dan sebagainya. Di samping itu, banyak peniaga kecil dan sederhana tidak dapat buka kedai semasa MCO. Jadi, banyak peniaga mula perniagaan jualan dalam atas talian. Perpentangan saya sudah tamat. Terima kasih. Sekarang saya akan membuat penutupan untuk topik ini. Kesimpulannya, kajian ini telah membincangkan etika semasa menyambut perayaan musim pandemik. Ia juga mengkaji usaha untuk meraya dalam musim pandemik. Kajian ini juga membincangkan cara untuk menyambut perayaan dan menunjukkan pengaruh pandemik dalam musim perayaan. Oleh itu, masyarakat haruslah peka dengan trend terkini semasa sambutan, walaupun apa-apa perayaan atau apa hari istimewa. Melalui kajian ini, kami juga mendapati bahawa kepentingan untuk menjaga budaya masing-masing walaupun apa-apa kesusahan. Akhir kata, kami berharap topik seperti ini dapat dikaji dan dibincangkan banyak pada masa akan datang kerana ia dapat memberi peringatan kepada masyarakat bagaimana mengatasi segala cabaran walau apa jua. Setakat ini sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.